Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam subjek pendidikan Islam bidang adab tahun 2. Tajuk pelajaran kita hari ini ialah Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, objektif pembelajaran di akhir pelajaran anak-anak akan dapat menyenaraikan 3 adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan betul. Yang kedua, anak-anak dapat membaca dalil berkenaan dengan adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, anak-anak dapat menyenaraikan 3 kepentingan mengamalkan adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, anak-anak dapat mengaplikasikan adab-adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan harian. Jom anak-anak kita belajar bersama. Anak-anak yang dirahmati Allah, tahukah anak-anak apakah nama tempat ini? Inilah Masjid Nabawi yang terletak di Madinah Al-Munawwarah. Di dalamnya terdapat makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bagi yang berkemampuan mengerjakan haji dan umrah, insya-Allah mereka berpeluang untuk menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang dikasihi, saban tahun bila tiba saja bulan Rabiul Awal, kita akan menyambut hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu cara atau bukti kita mengasihi dan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi tahu anak-anak cara bagaimana kita mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom kita lihat adab-adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Anak-anak yang dirahmati Allah, antara adab-adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama ialah berusaha mengenali peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari latar belakang hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak kecil hingga wafat. Baiklah anak-anak, cuba kita lihat secara ringkas tentang latar belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Rasulullah ialah Muhammad bin Abdullah. Nama ibunya Aminah binti Wahab. Dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Berkahwin pada usia 25 tahun bersama Khadijah dan dikurniakan 7 orang cahaya mata. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul ketika usia 40 tahun dan wafat pada usia 63 tahun. Adab yang kedua ialah berusaha mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan kehidupan. Yang ketiga, sentiasa mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maksudnya, tidak beriman daripada kamu melainkan aku lebih dikasihi daripada ayahnya, anaknya dan semua manusia. Riwayah Al-Bukhari dan Muslim. Baiklah anak-anak yang dikasihi Allah, seterusnya
kita lihat pula dalam kehidupan kita bagaimana cara kita mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Contohnya apabila di rumah kita perlu mentaati dan menolong ibu bapa. Yang kedua, kita perlu menjaga kebersihan diri, pakaian dan rumah. Yang ketiga, kita juga perlu menghormati saudara mara dan jiran tetangga. Bagaimana pula anak-anak bila kita di sekolah? Kita perlu mentaati dan mengasihi guru-guru dan rakan-rakan. Yang kedua, kita perlu menjaga kebersihan kelas dan persekitaran sekolah serta mematuhi peraturan sekolah. Ketika di kantin pula, kita perlu mengamalkan adab-adab makan mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, makan, cuci tangan kanan dan jangan lupa baca doa. Serta menjaga kebersihan kantin sekolah. Yang keempat, ketika di padang, kita perlulah menutup aurat ketika bersukan dan menjaga adab-adab ketika bersukan. Seterusnya, ketika di masjid, kita perlulah menjaga adab-adab di masjid, duduk dengan sopan dan jangan bising. Sementara menunggu waktu solat tiba, kita boleh mengisi waktu untuk membaca Al-Quran dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang disayangi, itulah antara cara kita mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kira di mana jua kita berada. Insya-Allah, apabila kita mengamalkan adab-adab ini, ianya akan memberi kesan yang baik untuk kita. Antara kepentingan mengamalkan adab-adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ialah kita lebih mengenali peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kecintaan dan keimanan kita kepada Rasulullah akan semakin bertambah. Yang ketiga, sentiasa meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan harian. Yang keempat, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, menjadi umat yang baik, insya-Allah. Anak-anak, sebagai rumusan bagi tajuk ini ialah kita hendaklah meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengenali peribadi baginda yang agung. Sebagai info tambahan, Ustazah nak kongsikan sedikit, ialah antara kelebihan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuklah mendapat ganjaran 10 kali solawat daripada Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kali kita berselawat. Jadi, rajin-rajinlah kita berselawat ke atas Nabi sebagai tanda kita mengingati dan mengasihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja tajuk kita hari ini. Moga insya-Allah kita akan bertemu lagi pada tajuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.